Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik dari Sinar Harian bertajuk Mahkamah diberitahu Kabinet, PH putuskan Najib bersalah sebelum didakwa. Berita penuh, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad hari ini bersetuju dengan cadangan peguam bahawa Kabinet Pakatan Harapan PH telah memutuskan Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah walaupun sebelum bekas Perdana Menteri itu didakwa atas pertuduhan meminda laporan akhir audit One Malaysia Development Berhad 1MDB. Madinah, 66 berkata, demikian ketika disoal balas peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam perbicaraan kes yang dihadapi Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy atas dakwaan meminda laporan akhir audit 1MDB. Muhammad Syafiee, Tan Sri, anda menghadiri mesyuarat Kabinet untuk memberi taklimat pada 23 November 2018. Anda tahu, orang yang menghadiri mesyuarat itu tidak begitu mesra dengan anak guam saya seperti Lim Guang Eng, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Muhammad Shabu dan sebagainya. Anak guam saya telah didakwa pada 12 Disember 2018, 2 minggu selepas mesyuarat. Saya cadangkan kepada anda bahawa hasil taklimat anda kepada Kabinet PH, Kabinet memutuskan bahawa anak guam saya bersalah walaupun sebelum didakwa, ya atau tidak. Madinah, boleh saya jelaskan, Yang Arif? Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan meminta saksi menjawab soalan Muhammad Syafiee kerana beliau boleh menjelaskannya semasa pemeriksaan semula. Madinah kemudian menjawab, Yang Arif, mengikut minit ini, ya? Kepada soalan lain, saksi pendakwaan ke-12 itu berkata bahawa Ketua Audit Negara sebelumnya, Tan Sri Amrin Buang keberatan berkongsi pendapatnya mengenai isu 1MDB dan memintanya membaca laporan audit rasmi yang dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC pada Mac 2016. Madinah berkata beliau dan Amrin sangat bimbang terhadap dakwaan berkaitan laporan audit 1MDB yang dibincangkan secara meluas di seluruh dunia tetapi dirahsiakan di negara ini. Beliau merujuk kepada kabar angin yang kononnya tersebar di seluruh dunia berhubung kononnya penglibatan Najib dalam dakwaan salah laku dikaitkan dengan 1MDB. Dengan laporan Ketua Audit dalam simpanan saya dan isu mengenai 1MDB yang kami maklum, kami semua dalam kerajaan perlu berhati-hati berhubung isu itu. Dan kami lebih suka tidak menyebut atau bercakap mengenainya. Ia seperti satu persefahaman dalam kalangan kami untuk tidak bercakap mengenainya dan laporan audit asal itu berada dalam simpanan saya. Saya bertanya kepadanya, Amrin, apa yang ada dalam laporan itu? Sama ada beliau boleh memberitahu saya, terutamanya mengenai PM Najib dan penglibatannya dalam 1MDB. Itulah cara saya membangkitkan perkara itu. Saya ingin mendengar daripadanya memandangkan beliau menjalankan audit 1MDB, tetapi beliau keberatan dan berkata beliau tidak boleh mengesahkan dan saya membiarkannya begitu saja, kata Madinah. Muhammad Syafiee, saya cadangkan kepada anda bahawa anda tidak bertindak adil dengan tidak membawa perkara itu kepada PM Najib ketika anda mengambil ahli jawatan Ketua Audit Negara pada Mac 2017. Anda tidak jujur dalam membangkitkannya? Madinah menjawab, tidak. Muhammad Syafiee, anda tidak bersemuka dengan Najib kerana anda menyadari beliau Najib akan relevan dengan tempo anda sebagai Ketua Audit Negara. Anda mendapatnya jawatan daripadanya, anda tidak membangkitkannya kebimbangan terhadap audit 1MDB untuk melindungi jawatan anda? Madinah, tidak. Muhammad Syafiee, anda pergi jumpa Dr. Mahathir, PM ketika itu pada 2018 kerana anda menyadari semua orang digugurkan. Dikatakan disingkirkan daripada jawatan berikutan kemenangan PH pada pilihan raya 2018. Anda mahu melindungi jawatan anda dan menjadi seorang lagi, Datuk Nur Salawani Muhammad, untuk memihak kepada PM ketika itu, Dr. Mahathir? Madinah menjawab, saya tidak setuju. Nur Salawani, yang kini timbalan Ketua Audit Negara,
diarah memusnahkan salinan asal laporan audit 1MDB. Bagaimanapun, secara rahsia telah menyimpan satu daripada salinan asal laporan itu yang disediakan Jabatan Audit Negara pada 2016. Najib 68 didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada PAC untuk mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya, manakala bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Arul Kandasamy 45, didakwa bersubhat dengan Najib membuat pindaan bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada dikenakan tindakan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 serta 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Perbicaraan bersambung esok.